Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa ilayka yurja'ul amru kulluh. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Lakal hamdu bil imani wa lakal hamdu bil islam wa lakal hamdu ala kulli hal. Allahumma ihfazna bil islami qa'ima wa ihfazna bil islami qa'ida wa ihfazna bil islami raqida wa la tushmit bina aduwan wa la hasida. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita boleh menunaikan salatul fajr dengan cara berjamaah dan kita boleh sama-sama kita duduk pula di dalam masjid untuk sama-sama kita mendengar sedikit daripada kuliah subuh kita pada pagi ini, dan haraplah kita itu membersihkan hati supaya Allah Subhanahu wa taala mengkurniakan kepada kita daripada nikmat-nikmat dan kelebihan daripadanya. Jadi pada pagi ini insya-Allah tak lupa lagi kita syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Samahatil Mufti dan semuanya yang adanya bercampur tangan pada mengadakan perkampungan sunnah, dan tak lupa lagi kepada pengurusi kita ustaz yang dihormati. Tajuk yang diberikan kepada saya iaitu amalan khurafah yang dianggapkan agama. InsyaAllah kita akan dengarlah sedikit daripada perkara-perkara yang kita bawa datang dan apa yang Allah Subhanahu wa taala nak berlarikan di atas lidah hamba ni pada pagi ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah firman di dalam Al-Quranul Karim, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Yang bermaksudnya, berkatanya Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala, apabila dimengajakkan mereka itu manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan kepada syariatnya, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala mewajib di atas dia dan meninggalkan perkara yang diharam, maka katalah mereka itu walaupun maksudnya Quraisy, akan tetapi sebagaimana telah maklum Al-Quran ayat dia bi'umumil lafzi, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrahnya, pengajarannya dengan umum lafaz daripada ayat Al-Quran. Kita tidak mentaksiskan mana-mana kerana Al-Quran itu boleh kita pakai, boleh kita guna semenjak daripada dia turun sampaikan kepada hari yang Allah Subhanahu wa taala akan bangkitnya kiamat. Jadi apabila dimengajakkan mereka itu kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan apa yang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan supaya meninggalkan apa-apa Tuhan haram, dia katakan, dia kata cukup pi dah apa yang ada di atasnya oleh tok nenek kita, orang yang jadi apa nama panggil ayah-ayah kita, daripada jalanan-jalanan dan cara mikir
Sedangkan Allah Subhanahu wa taala kata, awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'a. Sekalipun adalah nenek moyang mereka itu tidak ya'lamuna syai'a, ay la yafqahuna haqqan, dia itu tidak mengetahui benar yang benar daripada perkara yang dia itu sesuai nak gunanya diri dia, umur dia, dan tidak mengetahui jalanan yang benar, tidak dapatnya hidayah apapun daripada Allah. Bahkan dia itu semata-mata ikutnya perkara yang terasa di dalam akal fikiran dia dengan sengka sahaja, tidak benar. Maka daripada ayat inilah kita akan bertolaknya pahaman kita, kerana kata apakah sebabnya nak berlakunya khurafah, cara mikir oleh manusia ni bagaimana? Khurafah ni datang daripada cara mikir manusia yang kita ikut dengan cara buta dan tuli. Itu perkara yang Allah Subhanahu wa taala nak menghapuskan cara mikir itu apabila Tuhan ni waktunya Al-Quranul Karim. Beberapa ayat di dalam ayat Al-Quran, Tuhan suruh kita itu menggunakan akal fikiran. Kerana akal fikiran manusia ni, kewajipan dia ataupun pekerjaan akal manusia iaitu supaya memahami syarak. Bukannya akal manusia ni untuk kita mentunjukkan, hajarkan syarak, itu bukan. Akal orang Islam ataupun akal orang yang beriman ataupun manusia yang sempurna dengan cara sempurna akal fikiran dia itu, iaitu dia gunakan akal untuk memahami syarak. Allah Subhanahu wa taala telah firman di dalam Al-Quran beberapa ayat, afala tatadabbarun, afala ta'qilun dan sebagainya, supaya kita menggunakan akal fikiran, jangan sama sekali kita itu ikut-ikut dengan cara buta dan tuli. Kerana setiap mereka yang ikutnya ajaran dengan buta dan tuli, ia akan turut dengan perkara yang dia itu pergi dengan hawa nafsu, bukannya pergi dengan dengan alasan daripada Allah Subhanahu wa taala dan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Islam kita datang mari ni supaya nak menggerakkan akal fikiran kita dan nak mengangkatkan kejahilan daripada kita, supaya kita itu mentadabbur dan gunanya akal dan tiliknya pada kejadian Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan kita daripada taklid nenek moyang kita dengan ketiadaan hujah. Boleh kita nak pakai nenek moyang kita tentang masalah urusan pakai hidup dalam urusan dunia, tak salah. Akan tetapi urusan agama, pastilah kita tadi itu kena gunanya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Islam kita ni datang dengan manhaj jalanan ilmiah, ilmu pengetahuan yang sebagai cahaya untuk nak menggerakkan akal fikiran kita ni, pasti berhajat kepada cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas, qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai manusia, telah datang kepada kamu keterangan daripada Allah sebagai Tuhan bagi kita, dan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya dengan cahaya Allah itulah mempancarkan cara mikir kita, mikir dengan cara cermelang. Dan umat manusia ni senantiasa duk lagu itulah, sehingga datangnya cara mikir utama sekali yang kita boleh nak kecek ni, iaitu masdarul khurafi, masdar iaitu dasar ataupun asal bagi nak berlakunya cara mikir khurafat ni, kebanyakan datang daripada as-sufiyah. Walaupun kita sebagai umat Islam tidak menolak dengan cara 100% sufiyah, kerana sufiyah ni terbagi kepada dua yang sebenarnya. Sufiyatus sulukiyah, sufi yang nak membentukkan, nak mentarbiahkan roh kita, budi pekerti kita. Itu Islam tidak rafat, tidak mentolakkan perkara tersebut.
Adapun sufiyah falsafiyah, sufi yang adanya sufi falsafi, sufi yang pasti ada cara mikir luar daripada apa yang didatangkan oleh agama Islam, apa yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyalahi perkara tersebut. Maka sufi itulah yang kita sebagai umat Islam kena menjauhi diri daripadanya. Sufi Ibn Arabi, Sufi Ibn Sab'in, Sufi Ibn Farid dan sebagainya, ini wajib kita menjauhkan diri kita daripadanya. Maka apabila gitu datanya sufi masuk mari di dalam Islam kita ni, sufi ni yang masuk mari ni, sebenarnya sufi ni yang apabila itlaq pada mutaakhirin kita ni, yang orang Islam kita galik ke mereka yang pahaman sunniyah, orang yang faham sunnah dengan cara sempurna, ya talak sufi falsafi datang setelah daripada jatuhnya kerajaan Fatimiyah. Apabila jatuhnya kerajaan Fatimiyah, manusia kita ni talaknya cara mikir Fatimiyah, cara mikir yang membawa kepada umat Islam tadi itu menyalahi akan Al-Quran was Sunnah dengan cara sarihnya. Bagaimanakah mereka itu fikir untuk nak mengembalikan cara mikir Fatimiyah semula ni? Pasti dia kena gunakan satu ideologi cara mikir semula, letakkan dengan nama As-Sufi. Muncul daripada Maghrib. Banyaklah di kalangan tokoh-tokoh mereka yang ada di Maghribi pada itu zaman, dia tak diterima, manusia tak akan boleh terima sama sekali cara-cara mikir Fatimiyah. Orang Islam tahu kata tujuan kerajaan Fatimiyah apa yang dia itu mau. Lalu dia mikir nak buat lagu mana, nak naik semula cara mikir dia, ia kena ambilnya kalimah sufiyah ni untuk nak mendekatkan hati manusia, jiwa manusia, cara mikir manusia, supaya manusia itu koha-koha terima cara mikir Fatimiyah kembali semula. Dengan sebab itu sufi yang ada cara mikir nak kembalikan apa nama ni kerajaan Fatimiyah semula ni, dia mari dalam rupa bentuk nak membeza di antara syariat Islam dengan apa nama ruhul Islam. Sedangkan Islam itu yang mari dua, mari syariat al-Islam dan tarbiyatul ruhiyah di dalam Islam itu dia siap-siap mari dah. Kerana ini Allah Ta'ala telah menerangkan di dalam Al-Quran dan Nabi kita menerangkan di dalam hadis, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat menjaminkan kata Islam kita ini din agama yang sempurna. Sebagaimana Tuhan kata dan maklum bagi kita sebagai orang yang menututi ilmu, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Allah Ta'ala menyempurnakan agama bagi kita dan menyempurnakan nikmat di atas kita, dan Allah Ta'ala mereda Islam sebagai ajaran yang kita nak pakai hidup. Rupa cara kita nak pakai hidup iaitu satunya sahaja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima, iaitu dinunal Islam. Kalau gitu datanya sufi ni untuk nak kembali semula tujuan dia iaitu Daulah Fatimiyah. Cara dia itu mula-mula sekali dia bawa dalam rupa nak zuhud. Zuhud dalam masalah cara mikir, zuhud dalam masalah berpakaian, zuhud dalam masalah pakainya dunia. Ini orang panggil tasyabuh. Tasyabuh makna lagu mana? Mana ada kesamaran. Sebenarnya Islam kita ni ya ada zuhud dah dalam Islam. Az-zuhadul awail, orang zuhud pada awal-awal qurun salafus salih, bukan sikit. Sebagai sebutnya Abu Nuaim Al-Asfahani di dalam kitab Hilyatul Awliya dan lain-lain daripadanya. Akan tetapi yang jadi muskilahnya iaitu sufiyah falsafiyah. Sufiyah falsafiyah hari ni dia ada gerakan yang banyak. Gerakan yang dia itu bukan biasalah, terutama di Nusantara kita ni dia masuk dengan cara berkuat-kuat sekarang. InsyaAllah kita akan masuk bab dia sebentar lagi insyaAllah.
Jadi umat Islam apabila marinya sufiyah ni membawa pada akal manusia itu jadi khurafah. Kenapa? Kerana mereka ini nak menghidupkan sufiyah falsafiyah. Sufiyah falsafiyah ni ia bawa datang beberapa khurafat yang banyak. Perkara-perkara yang jadi khuza'balat, benda-benda yang jadi sapah dari cara mikir, khayalat, benda khayalan sahaja, bukan benda waqi'i, bukan benda yang sungguh, yang kita sebagai umat Islam tadi itu kena berjinjak di atasnya. Apabila gitu, sufi ni apabila ia mari dalam rupa yang nak mencemarkan umat Islam. Masa saya duduk mengaji di Azhar ni, salah seorang daripada tokoh ulama Azhar yang masyhur iaitu Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh ni salah satu daripada mujaddid yang ada pada zamannya. Dia kata, cuba kita perhati, tengok dengan mata hati dan akal fikiran yang waras, ke manakah sampainya umat Islam? Umat Islam kita ni sampai ke mana? Mereka bawakan agama Islam ni dalam rupa yang kata dia nak bawa sufi ni, bawa sampai ke mana? Sehingga bawa akhir sekali sampai kepada mentakzimkan akan kubur-kubur dan binanya kubur-kubur. Hakikat sebenarnya sufi falsafi ni bukan kok lain. Kalau kita pergi di Mesir, ramai saya yakin kata orang dalam Nusantara kita, terutama dalam negeri Malaysia kita ni, banyak belajar di Mas. Boleh kita tengok kubur-kubur yang dia itu bina supaya jadi tempat menazar, tempat doa, tempat menajak, lain daripada apa yang disyarakkan mari dalam agama kita. Lalu Imam Muhammad Abduh dia kata, sebenarnya kita menziarahi kubur itu tidak dilarang dalam agama kita. Sebagaimana kita telah maklum, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda kata, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tuzakkirukumul maut. Ziarahilah, tak ada berapa kita ziarahi kubur supaya nak mengingatkan kita daripada mati. Akan tetapi mereka ini ziarahi kubur untuk nak membesarkan, mentakzimkan, nak mempujakan kubur. Di situlah dia nak minta supaya kubur tadi itu bolehnya qadakan hajat, mensyifatkan, mensembuhkan penyakit dan meluaskan rezeki dan sebagainya. Perkara ning perkara yang tak sepatut kita sebagai umat Islam melakukan perkara-perkara tersebut. Itu yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Abduh di dalam kitabnya, sebagaimana yang dinakalkan oleh muridnya iaitu Syekh Muhammad Rashid Ridha di dalam kitab Tafsir Al-Manar. Juga Ibnu Badis, salah seorang daripada tokoh ulama al-Islam, dia kata kuasanya sufiyah tadi itu boleh menguasai cara memikir umat Islam, terutamanya umat Islam yang ada di Maghribi pada itu masa, sehingga menjadikan tempat-tempat yang puja lain daripada Allah Subhanahu wa taala pada zaman dia itu sampai 340 tempat semua. 340 tempat ni tempat yang dipuja, tempat yang diseru lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah timbulnya banyak daripada benda yang fasad dan benda yang sebagai rengka'e. Dan dia kata satu perkara, kita tak kena khija, semua itu duduk di dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu telah siap mari dah, tak berhajat kita berdoa, kerana berdoa itu kita seolah kata mengajar Allah, kita tak serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka anggap kata doa itu adalah memunuhkan sistem Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang berdoa, mereka yang seolah kata tak kenanya hak Allah Subhanahu wa taala. Apabila umat Islam itu sampaikan kepada itu, apakah hal dia nak jadi? Sebagai Ibnu Badis ni kata di dalam kitab dia Amal Ibnu Badis pada juzuk yang pertama. Dengan sebab itu, disitulah
timbulnya cara memikir al-khurafiyah. Khurafat ni apa dia khurafat? Khurafat ni iaitu cara memikir, satu cara memikir yang dia itu lain daripada karamat. Karamat ni perkara yang mencarikan adab yang berlaku di atas tangan-tangan orang Islam yang sampaikan makam dia makam wilayah. Makam wilayah iaitu makam wali. Ada dua perkara yang Islam itu ataupun agama kita mengasaskan, iaitu at-taqwa dan al-iman. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun. Nak jadi wali tak payah, pasti kena ada iman dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia itu bertakwa kepada Allah. Adapun wali yang mereka itu dakwah terkadang la yusalli la jama'atan wala jum'ah, terkadang tak semaya jemaah, tak semaya Jumaat, dan berbagai-bagainya daripada rupa-rupa yang kita senantiasa dengar daripada mulut-mulut mereka yang dakwanya sufi. Apabila umat Islam itu sampai di situ, muncullah sebanyak khurafah masuk di dalam ummah. Khurafat ni perkara yang berlaku di atas tangan orang, perkara yang berlaku dalam cara memikir manusia. Pehel kata karamat, pehel kata benda yang tak berasas di atas Alkitab was sunnah dan tak berasas di atas iman dan takwa, benda yang pelik itu adalah karamat juga. Sebenarnya itu bukan karamat, bahkan dia adalah al-istidraj, bukan karamat, perkara yang Allah Ta'ala nak hasukkan kepada dia, tetapi dia pegang kata itulah karamat. Di sini kita sebagai umat Islam, kalaulah tak boleh nak buat beza di situ, kita akan lemas di dalam cara-cara sebaran ilmu-ilmu mereka yang kuatnya pada zaman yang kita ada. Apabila umat Islam kita tu ada sebagai yang kita sebut tadi, jadi umat Islam jadi syalal, jadi berhenti daripada tamadun, berhenti daripada kemajuan, berhenti daripada Islam yang sebenar tadi itu nak boleh menguasai manusia, jadi berhenti habis. Inilah tujuan yang besar sekali bagi musuh Allah Subhanahu wa taala, yang dia kalau kita tengok masa sekarang lalan ini, sampai ke orang barat sendiri pun sokong cara mikir ni, sebab dia tahu dengan cara yakin apabila naiknya manhaj ini, nasya umat Islam kita akan berhenti daripada kemajuan dan kekuatan. Perkara yang amba nak bawa data di sini ni, perkara yang jadi sebab-sebab yang orang tadi itu nak pegangnya yang jadi khurafah. Sebab-sebab yang nak jadi seorang itu khurafi, ada beberapa sebab yang kita akan sebut. Apabila kita mengajinya asbab, kita ukur tengoklah yang lain daripada ni, kalau tak betul ataupun masuk di dalam qawaid yang kita bawa data di sini, maka itu kita kata adalah khurafah. Kalau kita nak bila khurafah ni bila tak habis. Dalam fatwa ni cara dia khurafah pesing, ada umpama dia, ada contoh-contoh dia, perkara-perkara dia. Dalam Malaysia ni banyak mana, dalam Indonesia banyak mana. Khuzha qaidah, ambil kaedah ni kita pergi pakai, kita timbang di atas kaedah ni, kalau betul molek dengan kaedah ni, itu adalah khurafah. Pertama sekali iaitu menjadikan sumber nak mengeluarkan hukum, iaitu ar-ru'yah wal manamat. Cara nak mengeluarkan hukum dalam Islam, nak kata wajib ke, sunat ke, haram ke, makruh ke, haram, pasti kena bergantung di atas Alkitab was sunnah. Mereka ini mengadakan satu lagi daripada dasar nak mengeluarkan hukum, iaitu apa dia? Iaitu mimpi. Mimpi ni dia akan menjadikan satu dasar bagi mereka yang nak mengetahuikan hukum hakam. Dan terkadang bukan sekadar mimpi, dia membawakan kita kepada mana? Membawakan kepada kita ni iaitu yaqazah, jumpa dengan Nabi hidup-hidup. Ini perkara yang salbiyat, benda yang jadi salbi dalam agama kita.
Di sini ni apabila kita dengar, tak kira kisah mana-mana, terutama kalau kita baca di dalam kitab ini, iaitu kitab Tabaqat Al-Kubra bagi Syekh Asy-Sya'rani. Salah satu lagi daripada kitab Jami' Karamatil Awliya, Jami' Karamatil Awliya bagi Syekh Yusuf Nabahani. Dan lain-lain lagi kitab dua ni yang hamba bawa data di sini ni sebagai dasar bagi orang sufi semua ni, ia rujuk klik kepada dua kitab ni tentang masalah rayaknya kisah-kisah, hikayat-hikayat, perkara yang dia iktikad kata karamat sebenarnya adalah khurafah. Binanya mereka itu di atas mimpi, di atas hawatif, berhubung direct dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar ni kita boleh tengok di dalam kitab ni beberapa tempat, beberapa orang yang Syekh Sya'rani itu menterjemahkan tokoh-tokoh mereka. Dengan sebab itu, apabila kita sebagai umat Islam masuk di dalam kitab sufi mana-mana, sekarang banyak kitab-kitab mereka tersebar di negeri Arab setelah daripada kejatuhannya kekuatan ulama is-sahwah, ulama yang menggerakkan akal fikiran manusia. Mereka itu jatuh, seolah kata kalah bab politik, naiknya sufiyah, tak kira di Mesir, tak kira di mana-mana tempat, dia bawakan kitab-kitab dia sebar di dalam alam Islam ini bukan sikit, banyak. Dengan sebab itu kita sebagai orang Islam, sebagai pelajar terutamanya, kena ambil penting dengan ini masalah. Kerana apabila kita memikir salah, membawakan kepada pegangan kita pun salah, akal fikiran kita pun salah, amalan kita pun akan jadi salah. Dengan sebab itu, kita sebagai umat Islam jaga, biarkan molek supaya benda ini tak jadinya satu penyakit yang nak menghempuskan atau memadamkan kekuatan umat Islam seterusnya. Itu satu daripadanya. Yang kedua, dengan cara ringkasnya, iaitu al-ghulu fil ashkhas. Hal ini besar. Secara mikir khurafat ni, mereka itu melampau tentang masalah seorang tokoh-tokoh dia. Setiap mereka yang dia agak jadi wali ataupun tokoh mereka angkatnya manusia ni lebih ataupun bersifat dengan sifat al-uluhiyah. Orang yang dianggapkan oleh orang sufi ini sebagai wali, dia tadi itu kuasa mengatakan kepada satu perkara kun fayakun. Kita sebagai umat Islam mengajilah tinggi langit mana pun, tak kuasa sama sekali nak kata pada satu perkara kun fayakun. Akan tetapi i'tiqad as-sufiyah terhadap wali dia, terhadap guru dia kata kun fayakun. Guru aku ni kuasa nak kata pada satu muka jadi maka jadi. Ini sarah di dalam kitab-kitab mereka dan di atas lidah-lidah ulama mereka. Cuba kita kira tengok, kalaulah umat manusia tadi itu percaya kepada perkara tersebut, bagaimana umat nak jadi? Dengan sebab itu sufi ni bukan perkara yang tak bahaya dalam agama. Cuma kita fokus pada sufi falsafi yang ada sekarang lalan ni. Banyak ke sufi falsafi. Hingga Syekh Buti sendiri, walaupun dia itu daripada madrasah sufi, dia kata kalau ada sufi yang sebenar, aku hari ni aku sendiri nak jadi anak murid dia, tapi tak didapati sufi yang sebenar. Pada zaman yang dia itu ada, masa yang dia itu ada, ia pun kata dengan itu perkataan. Dia i'tiqad pada wali dia ni bukan sekadar kata kun fayakun, hak tu kita kata berat dah. Yang kedua, kuasa nak mengetahui apa yang ada dalam dada kita. Daripada hati kita mikir lagu mana, telitasan hati gapo, semua dia tadi itu kuasa. Wali itu kuasa. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala kata innahu alimun bidzati as-sudur. Tapi di sisi dia, ia i'tiqad kata wali tadi itu boleh mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada dia. Dan juga dia i'tiqad kata sufi, guru dia, wali dia ni boleh memberikan rezeki,
boleh berikan anak, boleh mengampunkan dosa, dan boleh buat sebagaimana boleh qadakan hajat dia. Sebab itulah apabila dia i'tiqad lagu ni, maka sufi ni dia i'tiqad pada wali dia ni masa hidup tak berapa mana. Sebab dia kira apabila masa hidup ni roh al-qudsiyah tadi itu ada dalam jasad yang penuh dengan najis, dia kata. Bilakah roh tadi itu nak jadi muqaddasah? Lepas daripada wali itu ke bumi, maka Tuhan kembalikan roh tadi itu kepada kubur dia, maka situlah wali akan angkatnya pangkat dia, naiknya pangkat dia kepada pangkat yang tinggi. Dengan sebab itu tiap-tiap sufi ni apabila dia i'tiqad lagu tu, sufi munharif ni, dia akan pergikan kepada kubur wali-wali dia, dia akan minta wali dia itu, beri wali dia itu qadakan hajat-hajat dia sebagaimana kita itu telah maklum. Ini umat Islam jangan faham sama sekali kata orang yang telah mati boleh mengqadakan hajat, boleh menunaikan hajat kita. Tidak, tak boleh sama sekali. Apa? Kerana dia telah putuskan amalan dia, telah putusnya perhubungnya dia, pertolongnya dia nak tolong, hatta diri dia pun nak tolong tak boleh, apatah lagi daripada orang-orang yang lain. Dan wali di sisi dia kuasa menghubungkan direct dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Sebab itulah kita dengar daripada mulut-mulut mereka kata apabila hadis mana-mana yang kita itu sebut di atas lidah kita, nak tahunya kata sah ataupun tidak, tanya Nabi direct, dia kata. Ada di dalam kitab-kitab mereka yang kita tak sempat nak baca, tapi masadir ada di tangan dia. Tak payah mengaji kitab mustalahil hadis, tak payah mengaji kitab al-jarhi wa ta'dil, ilalil hadis, tak payah. Sekadar ia tanya akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis ni darajat mana. Sebab itulah kita tengok di dalam kitab Sufiyah ni penuh dengan hadis-hadis yang dihukumkan oleh ulama ummah kata hadis palsu, tapi di sisi mereka adalah a'la hadis sahih, setinggi-tinggi hadis yang sabit daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu cara memikir mereka fi wadin, duduk satu pada satu. Cara memikir umat Islam duduk pada satu. Bagaimana kita itu nak menyatukan kalaulah umat Islam itu berbelah cara memikir tersebut. Tak payah dia kata kita nak mengaji banyak-banyak, semua tadi itu sekadar kita berhubung direct dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan hasilnya ilmu-ilmu direct daripada Tuhan. Sebab itulah mereka yang dia dakwa kata dia siapa maqamil ma'rifah, hak ni tak payah mengaji, dia kata. Mengaji tak nanti banyak. Apabila kita siapa maqamil ma'rifah, kita tanya Allah Subhanahu wa taala direct. Sekalipun perkara itu dia menyalahi dengan syariat Islam, menyalahi dengan hukum hakam jadi bawa datang oleh ulama ummah, sekalipun gitu kita sebagai murid pasti kita kena yakin kata benda itu adalah al-haq. Ini adalah perkara yang terlekat di dalam otak manusia daripada khurafah yang i'tiqad ghulu, melampau tentang wali yang dia anggap kata wali. Kita kena letak masalah ni jadi molek. Kemudian seterusnya perkara-perkara tadi itu dia bersandarkan kepada ayat Al-Quran juga. Dia kata wali ni buat satu perkara dengan izinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia buat perkara yang mukhalafah dengan adab, sekalipun dia tadi itu tak melazimi diri dengan syariah, tapi dia buat tadi itu dengan apa? Dengan izinan daripada Allah. Terkadang orang awam kita ni dia Allah Ta'ala izin, apa salahnya? Kalau Tuhan izin boleh buat belakang lah. Ini perkara yang kita terkadang kalau kita tak sempat dengan hujah-hujah mereka dan cara putar belik mereka, nasib kita terjatuh di dalam syubhat-syubhat mereka. Mereka berhujah dengan ayat mana? Ini berhujah dengan ayat daripada surah Al-Imran. Allah Subhanahu wa taala kata wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi idznillah.
Dia ambil ayat ni, ayat yang Nabi Isa alaihissalam dia kata aku ni boleh perobat manusia dengan izinan Allah, boleh menghidupkan benda yang mati supaya ia hidup semula dengan izinan Allah Subhanahu wa taala. Daripada ayat ni lah kata wali kita ni dia buat satu perkara dengan izinan Allah taala. Ini ada dalam Al-Quran. Pahaman ini adalah pahaman yang tidak benar, pahaman yang tak betul, pahaman yang bukan pahaman yang kena. Ayat ni kita lagi qiyas dengan wali tak boleh. Kenapa? Kerana ayat ni sakut paut dengan mukjizat. Mukjizat ni perkara yang Allah Taala berikan kepada rasul dia khusus. Nak pergi qiyas tak boleh dengan yang lain. Adapun wali ni tak sampai makam ini. Bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala nak mengizinkan kepada wali sedangkan Allah Taala larangkan manusia daripada perbuatan itu? Allah Taala ni larang kita supaya kita tak melampaui diri kita terhadap orang yang lain daripada nabi dan daripada rasul. Sekalipun nabi dan rasul kita nak melampau tak boleh. Apabila Allah Ta'ala lari satu tempat di sini, Tuhan lagi suruh pula satu tempat pada tempat yang lain. Ini panggil qiyasun fasid. Qiyas tak betul. Ambil ayat ni gi ukur dengan wali. Ayat ni ayat mukjizat, tak kena mengena dengan wali. Walaupun karamat tak sampai pangkat mukjizat, sebab karamat ni dia tidak tidak tahadda dengan dia. Tidak dicabarkan dengan dia. Orang kuasa, orang lain, wali lain, orang soleh lain boleh wari, boleh bawa datang juga karamat. Akan tetapi mukjizat khusus bagi rasul sahaja. Ayat ni tak kena mengena dengan pahaman sufi. Kalau kita baca semua kitab sufi, galik ke apabila guru dia buat perkara-perkara yang mukhalafah dengan syarak dan sebagainya, dia kata dengan izinan Allah Ta'ala. Kita pergi di kubur mintanya supaya tok wali kita ni menunaikan hajat kita, dia kata dengan izinan Allah. Dia keluar tubik pada kubur menunaikan hajat kita dengan izinan Allah. Ini bukan nak bubuh izinan Allah tadi itu, nak tutupnya kita nak membuatkan perkara-perkara yang jadi khurafah dan menyungutu Allah Ta'ala, tidak boleh. Izinan Allah Ta'ala kepada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu redha dengan iradatun syar'iyyah, kehendak Allah Subhanahu wa taala yang muwafaqah dengan syarak yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya daripada perkara-perkara yang kita boleh tengok, perkara ni kalaulah kita baca di dalam kitab seorang tokoh ulama sufi nama Ahmad Siddiq Al-Ghumari, dalam kitab Nawadir dia, tak kala dia terjemahkan seorang namanya Fadluddin radhiyallahu anhu belaka. Dia kata lagu mana? Dia kata seorang guru hamba ni kata mengetahui semua orang nak masuk syurga sekadar dia tengok di muka sahaja. Pegangnya dia kata guru kami ni sekadar tengok di muka orang ia tahu kata dia mung ni daripada ahli syurga ke, mung ni daripada ahli neraka. Kalaulah kita sebagai umat Islam nak pergi bicara ataupun nak dakwahnya orang faham dengan faham tu kita tak jauh sangat. Kenapa? Kerana pahaman dia satu lagi, bukan pahaman serupa dengan orang Islam biasa. Pahaman yang luar daripada apa yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Imam Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Junaid Al-Baghdadi sendiri daripada tokoh ulama sufi dakwa perkara berikut? Hasya, tidak ada sama sekali. Akan tetapi mereka ini bukan sufi biasa, sufi falsafi yang nak bawakan kita itu kepada kemusnahan hidup dan kebinasaan dunia dan akhirat. Dengan sebab itu kita kena jaga biar molek daripada perkara-perkara ini. Dan seterusnya daripada perkara-perkara yang dia itu nak bawa datang, sebagaimana ada dalam kitab Tabaqat bagi Sya'rani ini juzuk kedua halaman 87, tak kala dia terjemahkan Syekh Abu Ali, Syekh Husain Abu Ali radhiyallahu anhu, dia kata lagu mana? Dia kata Syekh ni
adalah orang pangkat tinggi di kalangan sufi. Apabila kita masuk satu kali jumpa dengan dia, dia adalah rupanya rupa tentera. Masuk kali yang kedua, nampak rupa sebagai rupa gajah. Masuk yang ketiga sebagai rupa budak. Masuk yang keempat sebagai rupanya binatang tu binatang ni berwarna-warni, dia boleh buat rupa kita tengok. Maka perkara itulah yang diagakkan oleh orang awam daripada kalangan muslimin, kata benda ni adalah karamat. Sebenarnya benda itu bukan karamat, adalah khurafat yang ada di dalam cara mikir sufi yang nak yang mensebarkan cara mikir itu di dalam cara mikir umat-umat manusia. Dengan sebab itu, sebagai kesedihanlah apabila kita tadi itu tak mengetahui cara-cara perjalanan mereka. Dia kata apabila Datuk ni iaitu seorang ni Syekh Husain Ali radhiyallahu anhu ni pegangnya tanah akan jadi emas dan sebagainya. Kalaulah sebagaimana dia kata benda ni tidaklah ada pakai miskin lah pada zaman dia. Cuba kita gunakan akal fikiran. Umat Islam tadi itu dok mikir perkara-perkara yang jadi khurafat umpama ni, sebab tu kita kalah daripada musuh Allah. Di Fatani rumah saya, ramai daripada kalangan sufi ni dia i'tikad katakan guru kita ni daripada wali kita, dia kata sekadar dia tunjuk dengan tukar dia ni helikopter akan jatuh, kereta kebal ni akan terbalik gitu. Kalaulah ada lagu tu, sungguh umat Islam kita di sana tak duduk bawah kerajaan dia bukan Islam. Ini tapi kita tak mikir dengan cara mikir yang waras. Turut seolah kata kena sihir seseorang. Sebab apa? Sebab tak gunanya cara mikir, tak gunanya akal fikiran yang Tuhan beri, ia tertutup. Berasa dia siqah. Manusia kita sebagai Imam Ibn Khaldun kata, kalau dia siqah kepada mana-mana, ia akan turut dengan cara buta dan tuli. Cuma manhajul islami as-salim, manhaj Islam yang sebenar ini, iaitu manhaj Islam yang kita duk jalan, iaitu manhajul Islam al-kitab was sunnah. Nak terima gapo-gapo, kita betang di atas al-kitab was sunnah dulu. Sebab itulah Imam Syafi'i rahimahullahu taala dia kata, la tusaddiq, jangan kita benar may yatir fil hawa wa may yamshi 'ala al-ma' wa 'ala an-nar. Jangan kita benar lagi orang kita nampak terbang atas udara boleh, berjalan atas air boleh, jalan atas api boleh, hatta sehingga mana tuqarin a'malahu 'ala al-kitab was sunnah. Tengok dulu, kata tak dulu ukuran di atas Alkitab was sunnah, selarah molek ke tak? Gi boleh ke tak dengan Alkitab was sunnah? Kalau tidak, jangan kita benar. Itu tokoh-tokoh ulama kita. Akan tetapi perkara itu dibelakangkan oleh tokoh-tokoh sufi yang dia dakwa kata dia ni Syafi'i, yang dia dakwa kata dia Junaid. Apabila kita pergi tengok ajaran mereka dengan apa yang mereka itu mutaakhirin bawa ataupun muasirin, jauh berlainan, jauh sangat. Dengan sebab itu kita kena jaga daripada cara-cara memikir tersebut. Dan seterusnya, perkara yang ketiga, iaitu perkara yang wajib kita kena pegang, kata satu tandaan yang kita kena perhati di dalam kitab-kitab sufi yang dia dakwa banyak sekali, iaitu dia dakwa kata benda ni adalah karamat. Apabila sebut karamat di dalam kitab sufi, wajib kita sebagai umat Islam tengok dulu selarah ke tak dengan Alkitab was sunnah. Sebab dia bagi manusia ni tubik pada dua. Mereka ini adalah zahiri, mereka ini adalah batin. Seolah kata ya, ilmu dia ni dia bagi dua. Hak ni ilmu bahasa syariat, ahli syariah. Adapun ini ahli haqiqah. Ahli syariah ni puak biasa, awam. Seumpama kita ni, dia kira tak awam belaka. Dia tak beri harga walaupun sikit pun. Bahkan dia kata mereka ini tak sampai maqamil ma'rifah, tak kenal lagi Tuhan. Sebenarnya bukan kenal Tuhan, kena hantu. Perkara yang jauh daripada benda yang benar. Ini dia, iaitu ahli haqiqah. Ahli haqiqah lagu mana? Wa kana radhiyallahu anhu yakhtub alal mimbar uryanan, dia kata
Dan didapati seorang ulama radhiyallahu an berkhutbah di atas mimbar tak berpakaian, seumpama mak dia tu beranak hari yang pertama. Radhiyallahu an, na'am radhiyallahu an, la ilaha illallah. Bagaimana kita sebagai umat Islam? Kalau kita baca di dalam terjemuh Ahmad Badawi. Ahmad Badawi ni asal daripada Maghribi, mari duduk di Mesir. Semua ahli Tanta itu tahu. Semenjak daripada dulu dia masuk tadi, gapo dia tak pernah turun daripada sutuh dia, sutuh rumah dia ni tak pernah turun. Tiap-tiap kali dia itu qadakan hajat azakumullah, dia akan lepasnya benda-benda najis dia itu turun di atas rumah orang sebagai saruh. Tak sepatut kita sebut perkara ini dalam masjid. Apabila sejarah itu tercatat, dia kata ini adalah amalan yang wali itu buat kerja. Kita nak ukur dengan kita tak boleh. Hak ni dia diredai oleh Allah. Sampai setara tu umat Islam kita percaya. Apatah kalulah umat Islam kita ni duduk lagu tu, situlah keruntuhan sebagaimana Amar Raya saat ni. Dengan sebab itu kalimah karamat ni wajib kita kena yakin jadi molek. Allah Subhanahu wa taala tak beri karamat mereka yang dusta di atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa dusta di atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bukan auliaur rahman, bahkan aulia syaitan. Walaupun berlaku di atas tangan dia perkara-perkara yang kita agak kata mukhalafah ataupun mencarikan adab, sekalipun itu bukan karamat. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala ayat kata, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang bertakwa memang ia tak dusta di atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi ni di atas lidah sufi sebagai amal sebut sana, ghalib ke 90% 80% hadis maudhu'. Hadis palsu, hadis yang tak sebenar. Sebab itulah mereka sangat-sangat marah terhadap seorang tokoh imam, iaitu Imam Ibn Jauzi. Imam Ibn Jauzi ni ada yang tulis kitab Talbisul Iblis. Talbisul Iblis ni patut kita di Nusantara kita ni pakat terjemuh kitab tu, syarah kitab tu, dan gunanya akal fikiran kita yang Allah Ta'ala beri kekuatan ni, sebarkan benda-benda tadi itu jadi faedah bagi ini ummah. Karena dia bawa datang kaedah-kaedah cara-caranya di dalam kitab Talbisul Iblis tu, nak uji kita sebagai umat Islam ni boleh menggerakkan akal fikiran kita, boleh nak memtahankan perkara-perkara tersebut. Benda yang kita dah tengok sekelilingi kita ni bukan benda baru, benda yang ada lama dah, cuma mari terjedid semula oleh tokoh-tokoh mereka. Saya nak pesan kepada umat Islam kita di sini terutamanya, iaitu baca satu buku nama Sufi Hadral Maut. Sufi Hadral Maut ni lebih kurang tebal gini. Hari ni Sufi ni adalah Sufi alamiah. Syabakah dia ni tersebar seluruh dunia. Utama sekali di Nusantara kita. Kerana orang Arab ni ya kurang mana. Sebab orang Arab ni dengan sebab ulama is-sahwah, ulama yang membangkitkan cara mikir yang benar ini, ia sempat sebar ilmu yang sahih kepada dia, boleh terimanya, ia ukur dulu lagu mana nak terima ajaran agama ni daripada tokoh sufi ni, galik ke ya tak itu. Akan tetapi kita sebagai umat Nusantara ni, sebab kita bahaya kita ni asal ada kanun Nusantara kita ni, maaf lama sebut, ia ada dua perkara dalam ummah yang nak pergi tak boleh. Yang pertama ilmu kalam, yang kedua ilmu sufi. Dua ni apabila capuk, dia tawakuf daripada mana? Daripada kita nak bawakan Islam yang cermelang itu naik lagi. Lalu kitab itu tu elok bagi kita umat Islam, Sufi Hadral Maut. Cuba pergi tengok dalam internet dalam mana, ataupun beli mari baca, tebal ada gitu. Semua ia akan buka di dalam itu tu dengan cara bagusnya. Dan seterusnya perkara yang kita nak royak di sini, iaitu apa nama ni, yang ketinggalan daripada apa yang kita nak betang di sini, mereka ini meletakkan diri dia ni sakut paut dengan at-talasim.
dan huruf-huruf sirriyah. Kita pernah dengar pada 2-3 bulan lepas ada isu zikir ahamun saqaun halaun yassu. Ahamun saqaun halaun yassu. Ini apa zikir yang dapat wahyu baru daripada tokoh hak mari di Malaysia kita ni, daripada Mas, kita tak sebut siapa nah. Dia kata mereka mana-mana barang siapa baca akan zikir ni lepas subuh ataupun lepas maghrib 1,100 kali, dia akan dapatnya makam wali. Maka orang Jawi kita hak terima, orang Nusantara kita hak ramai orang Arab ni pakai bangun tubik tak dengar. Tapi orang kita ni berdoa, doa ahamun saqaun halaun yassu. Orang mari tanya kata, wahai syekh, apakah ni halaun saqaun apa ni yassu ni, apa dia? Hadhihi hiya kalimatun nuraniyah, ya kata. Ini adalah kalimah-kalimah zikir-zikir yang cahaya datang daripada Allah Taala. Lalu orang tanya dia, Syekh ambil dana oleh kitab mana? Hak ni tak kena tanya. Tak jadi layak anak murid nak tanya kata guru ambil dana. Ia turun wahyu datang daripada Allah Taala. Soalan kata ilham, bukan wahyu, ilham datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kalaulah kita tengok zikir-zikir sufi, apa panggil auratus sufiyah, ia bawa datang di dalam itu nama-nama jin. Nama-nama al-jan, jin. Banyak. Umpama di dalam aurat al-qadiriyah, ya datang mari ya tahlush. Ya tahlush, apa makna tahlush? Dia kata ini adalah huruf nuraniyah. Kita sebagai orang Nusantara ni doa amal benda-benda lagu ni. Kamu dia apabila amal benda lagu ni, cahaya daripada Allah Taala tak akan turun. Kita galik, kita tengok orang-orang amal umpama ni pelik-pelik lagu ni, kita tengok dia cahaya tak ada di wajah dia. Cahaya Allah Subhanahu Wa Taala hapus tu bik. Kalau kita tengok cahaya wujuh ahli sunnati wal jamaah, kita tengok di mana tempat pun dia akan ada cahaya. Adanya rupa dia, adanya seolah kata yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam janji kata nak uji cahaya, dia ada cahaya semua. Kita nak terima gapo-gapo pasti. Kalau nak berzikir hak Nabi itu tak habis dah. Kalau kita tengok di dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah bagi Imam Ibn Sunni ataupun Imam An-Nasai, tebaduk begitu dan nak amal tak habis. Akan tetapi ajaran ini ni bukan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tanya ambil dana ni, mimpi. Ambil dana ni, Nabi mai raya. Ambil dana ni, jumpa dengan Nabi dan sebagainya. Itu masdar mereka. Tidak daripada yang lain. Kalau lidah Nusantara kecek lagu tu, lidah Arab lagu tu, lidah India berbalah tu juga, semua yang kecek kata ambil daripada Allah Subhanahu Wa Taala direct. Dengan sebab itu kita sebagai umat Islam pegang molek. Agama kita ada Alkitab, ada As-Sunnah. Adanya ulama ummah yang menerangkan akan Alkitab dan As-Sunnah. Yang akhir insya-Allah pada pagi ni, perkara yang jadi khurafah di dalam pegangan sufi, dia tadi itu tak berikan harga terhadap orang yang belajar menuntut ilmu agama. Orang menuntut ilmu agama ni dia tak ada harga. Sebab harga di sisi dia bukan menuntut ilmu agama. Harga di sisi dia kita kena khulwah. Duduk di dalam bilik, duduk di dalam gua dan sebagainya, akan dapatnya nur daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas daripada kita mengaji, belajar hukum syarak melalui kitab-kitab yang muktabar daripada kitab-kitab ulama kita. Ini jelas di dalam kitab-kitab mereka, sehingga kitab-kitab Imam Ghazali pada setempat-setempat tu ada juga dia sebut dengan itu perkataan. Tapi walaupun begitu, Imam Ghazali ni afallahu anhu, kerana akhir hayat dia tulis kitab Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Dia seolah kata kembali diri dia kepada mazhab salafus salih. Ulama-ulama tokoh ni
mauqif kita sebagai umat Islam, kita sebagai orang belajar, kita kena uzur kepada mereka yang telah meninggal. Adapun yang ada tu kita nak munakasyah, iaitu afkar, cara memikir mereka, hak tu yang kita kena buang tubik. Nak munakasyah dengan di atas afkar. Adapun diri kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah mauqif ahli sunnati wal jamaah. Mereka ini, ia kata, tak kena mengaji banyak. Kita terima daripada Allah Ta'ala selalu, ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu, ataupun ambil daripada Lauhil Mahfuz selalu. Kalaulah umat kita ni duduk lagu ning, tak payah buka universiti, tak payah ada madrasah, tak payah ada tempat surau-surau untuk belajar, tak payah ada guru. Tetapi guru di sisi mereka bukan guru seumpama kita baca Alkitab was sunnah kepada pelajar, bukan. Tapi guru mereka mai khulwah, caranya kena buat gini, kena zuhud gini dan sebagainya, baru Allah Subhanahu wa taala nak bukakan. Semua ini ada di dalam kitab Tabaqat Al-Kubra bagi Syekh Asy-Sya'rani. Di sinilah kalau kita baca, kenapa ke umat Islam kita ni duk percaya benda pelik-pelik, benda yang terkadang tak makan dengan akal fikiran, terkadang mukhalafah dengan syarak. Apabila buka di sini, faham. Dan kitab Melayu kita ni, maaflah dah ada nak sebut ni. Ni salah satu daripada kitab Melayu, Daqaiqul Akhbar. Kitab ni kita boleh tengok, kita sebagai umat Islam, gapo dia di dalam, cuba kita tengok sendiri. Kalau kita nak baca di sini, satu masa tak ada. Kalau kita baca, taharraqatid dunya walam taqa'ud, pecah dunia. Awak apa? Kerana ada perkara-perkara. Dan satu lagi, Tajul Muluk, kitab ni. Dalam ini, anak umur hari ni tak boleh, hari Sabtu tak boleh beli pakaian, malam tadi tak boleh nak sapuh umur dan sebagainya. Ada beberapa cara pegangnya yang orang Islam kita dah pegang, ambil dana. Tengok sini. Kalau kita tengok di sini, insya-Allah. Nampak tu tak? Kalau kita tengok di sini, insya-Allah didapati. Jadi cerah bagi kita, tak jadi susah kita nak faham. Dan kita ikutilah bersama Mukhtasar Tarikh At-Tasawuf yang royak perbezaan di antara tasawuf suluki dengan tasawuf falsafi. Ambo tiap-tiap malam Sabtu di di rumah akan syarah kita ini, sampai sekarang di syarah kita ini. Dan insya-Allah kita akan masuk pula lepas pada kita sudah kitab ini, kitab yang lain sakut paut dengan sufi juga. Itulah sedikit daripada apa yang kita boleh kongsi dengan saudara kita dalam multaqa perkampungan sunnah di negeri Perlis yang berkat ini. Kita pohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri ini sebagai negeri yang nak sebarnya Islam yang sahih. Minta Allah Subhanahu wa taala menguatkan syaukah ahli sunnati wal jamaah hingga hari ya Allah Subhanahu wa taala nak membangkitkan kiamat. Tetapkan negara ini, dan kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala mensihatkan kita sebagai pendakwah semua untuk kita boleh sebarnya perkara-perkara ini kepada umat Islam, supaya umat Islam itu keluar tubik daripada cara memikir yang menyeleweng, afkaril munharifah. Itulah sedikit daripada apa yang boleh kita kongsi pada pagi ini. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.